Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini satu lagi perkongsian daripada Cikgu, ya, satu lagi fakta khusus yang akan Cikgu kongsikan kepada anak-anak pelajar sekalian. Okey, sebelum itu Cikgu akan kongsikan fakta khusus yang kedua untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan peranan pengurus. Okey, kita tengok selepas ini. Okey anak pelajar, hari ini macam yang Cikgu telah cakap sebentar tadi, Cikgu akan kongsikan fakta khusus yang kedua, ya, masih dalam bab yang pertama untuk subjek semester kedua ini, iaitu peranan pengurus. Okey, kita lihat apakah fakta khusus yang terdapat dalam peranan pengurus. Okey, seperti biasa ya, peranan pengurus ini adalah menurut teori Mintzberg. Okey. Untuk peranan pengurus, dia ada 3 fakta yang utama. Okey, 3 fakta yang utama ini. Satu, peranan antara perorangan. Okey, yang mana peranan antara perorangan ini terbahagi pula kepada 3. Okey, satu, orang terpenting. Okey, yang kedua sebagai pemimpin ataupun ketua. Dan yang ketiga sebagai penghubung, ya, penghubung kepada pihak luar. Okey, yang kedua, peranan pengurus adalah peranan bermaklumat. Okey, untuk peranan bermaklumat iaitu dipecahkan kepada 3 juga. Okey, satu sebagai pengawas atau pemantau. Okey, pengawas atau pemantau kepada apa? Kepada perubahan persekitaran ataupun kepada sebarang maklumat yang diterima ataupun yang akan disalurkan kepada pihak luar. Okay, kemudian yang kedua adalah sebagai penyampai. Penyampai apa? Penyampai maklumat. Okay, dan yang ketiga adalah sebagai jurucakap. Iaitu jurucakap untuk memberi maklumat kepada pihak luar. Okay, itu peranan bermaklumat. Okay, dan fakta khusus yang untuk peranan pengurus ini yang seterusnya adalah peranan sebagai pembuat keputusan. Ya, decision making. Ya, untuk peranan sebagai pembuat keputusan ini, pengurus adalah sebagai usahawan yang mana usahawan di sini pengurus akan mencuba mencari idea, menyumbang idea, mewujudkan satu idea yang kreatif, yang inovatif, ya, terutama dalam membuat keputusan. Yang kedua, pengurus sebagai pengawal gangguan ataupun penyelesai masalah dalam organisasi. Okey, yang ketiga sebagai pembahagi sumber, ya, dan yang terakhir sebagai perunding kepada pihak luar. Okey, kalau para pelajar lihat ya, di sini ada 3 peranan yang utama bagi seorang pengurus. Antara perorangan, peranan bermaklumat dan peranan sebagai pembuat keputusan. Okey, untuk peranan antara perorangan dia ada 3 lah, ya, yang mana cikgu kelaskan dia kepada OPP. Ya, orang terpenting, pemimpin ataupun ketua dan sebagai penghubung. Okey, dan yang peranan kedua, peranan sebagai bermaklumat di sini dia ada pula PPJ ataupun kita boleh tukar dia kepada PPJ, ya, pengawas, penyampai dan juru cakap. Dan untuk peranan sebagai pembuat keputusan dia ada 4, UPPP. Usahawan, pengawal, pembahagi sumber dan perunding. Okey. Jadi ini adalah fakta khusus yang kedua yang terdapat dalam bab pertama untuk subjek pengajian perniagaan semester yang kedua ini. Ya, peranan pengurus berdasarkan teori Mintzberg. Ada 3 yang utama, antara perorangan AP, peranan bermaklumat PB dan pembuat keputusan PK. Mana cikgu ringkaskan ketiga-tiga ini menjadi APPBPK. Ya, AP,
PB, PK. Ya. AP, PB, PK. Antara perorangan, peranan bermaklumat, pembuat keputusan. Itu 3 peranan utama. Okey, kemudian untuk peranan antara perorangan ini dipecahkan pula kepada OPP. Orang terpenting, pemimpin ataupun ketua dan sebagai penghubung. Ya, OPP. Orang terpenting, pemimpin ataupun ketua dan sebagai penghubung. Itu antara perorangan. Manakala peranan bermaklumat pula dia ada 3. P, P, J. Pengawas ataupun pemantau, penyampai dan juru cakap. Ya, pengawas ataupun pemantau, penyampai dan juru cakap. Okey, dan yang ketiga pembuat keputusan dia ada 4, ya. UPPP. Usahawan, pengawal gangguan, pembahagi sumber dan perunding. Ya, usahawan, pengawal gangguan, pembahagi sumber dan perunding. Okey, itu fakta khusus yang cikgu kongsikan pada hari ini, ya, yang mana dia ada 3 peranan utama seorang pengurus menurut teori Milsberg, iaitu antara perorangan, peranan bermaklumat dan pembuat keputusan. Dan daripada 3 peranan utama ini dipecahkan lagi kepada beberapa bahagian. Ya, antara perorangan dipecahkan kepada 3, iaitu OPP, orang terpenting, pemimpin ataupun ketua dan penghubung. Manakala peranan bermaklumat dipecahkan juga kepada 3, pengawas ataupun pemantau, penyampai dan juru cakap. Okey, dan peranan pembuat keputusan dipecahkan kepada 4, ya, UPPP, usahawan, pengawal gangguan, pembahagi sumber dan perunding. Okey, anak-anak pelajar, jadi cikgu harap perkongsian hari ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan memudahkan anak-anak pelajar untuk mengingati fakta khusus yang kedua. Okey, jumpa lagi untuk perkongsian seterusnya. Jadi, stay tune dalam channel cikgu. Teruslah mengikuti channel cikgu. Dan kalau boleh, subscribelah channel cikgu untuk kamu mendapat info-info terbaru berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Jadi sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian melihat video cikgu dan sampai jumpa lagi. Bye.